Okay, so hai, Assalamualaikum dan juga selamat petang bagi semua form 5. Okay, hopefully juga dalam keadaan yang sihat. Okay, dan juga teruskan semangat untuk belajar. Okay, so untuk tajuk form 5 saya akan ajar bab satu hari ni. So, ni kelas pertama untuk form 5. Sebab hari ke satu saya tak apa nak buat. Okay, so untuk hari ni kita akan belajar bab satu form 5 iaitu peranan kerajaan dalam ekonomi. Okay, so kita tak butuh banyak sangat hari ni. Kita akan butuhkan hari ni ialah peranan kerajaan dalam ekonomi ni kita akan pergi kepada peranan kerajaan sebagai peluang dan majikan, monopoli semula jadi, dan juga untuk peranan kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi dan banyak lagi dah. Okey. Mana jaya saya cek balik ni takut. Okey. So nanti notes jika saya akan dapat nanti minggu depan. Okey, nanti saya akan buatkan. Okey. So hari ni inflasi saya akan explain juga apa itu inflasi dan juga deflasi. Dan juga saya akan explain sampai mencapai makroekonomi je. Okey. Dan lain tu kita akan masuk minggu depan, iaitu alat dasar. Okey. So untuk bab 1 form 5 ni dia more kepada kerajaan. Okey. So kalau form 4 kalau guys tengok dia more kepada pengeluar dan juga pengguna. Okey. Mungkin untuk form 5 dia kerajaan je yang banyak terlibat. Okey. So kita akan pergi kepada bab 1. Okey, bab 1 form 5. Iaitu peranan kerajaan. Okey, peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. Okey. Dan majikan. Okey. Okey, cuba beritahu dekat chat. Okey. Okey, untuk peranan kerajaan sebagai pengeluar ni, dia mengeluarkan barang apa? Untuk barang pengeluar. Peranan kerajaan sebagai pengeluar. Cuba beritahu dekat chat. Dia ada dua barang. Apa nama barang tersebut? Okey, sambil tu kita cek balik nota-nota yang guys ada tu. Okey. So ada berapa barang kat situ? Okey. Dia ada dua barang, iaitu barang awam dan juga barang sosial. Okey. So untuk untuk pengeluar, okey. So untuk pengeluar, okey, ni pengeluar dulu. Okey. So kalau kerajaan ni dia akan mengeluarkan barang awam. Okey. So barang sosial tidak disediakan oleh pihak swasta. Okey, sebab dia tak ada untung pun. Okey. Okey, sebab pihak swasta kan, kalau pihak kerajaan dia ada untung. So dia untuk kerajaan ni, untuk barang awam, kerajaan yang akan keluarkan. Okey. Barang awam, kerajaan yang buat. Okey. Okay, boleh faham setakat ni untuk barang awam. Okey. So swasta ni more kepada barang swasta lah. Okey, barang sosial. Okey. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, boleh Okey, yang saya Raymond boleh ke? Boleh follow ke? Okey, hopefully semua boleh follow ya. Okey. So untuk pengeluar ni, okey. Dia kalau kerajaan ni, dia kalau guys akan belajar form 4 dulu, okey. Betul tak kerajaan ni kalau dia buat, dia boleh pembangunan tu untuk memaksimumkan kebajikan, betul? Okey. So kalau dia nak memaksimumkan kebajikan, so dia kena sediakanlah barang awam tersebut. Contohlah barang awam tu macam lampu isyarat dan juga jalan-jalan tol tu semua. Okey. So untuk kebajikan masyarakat ni dia akan terjejas kalau barang awam tu tak sediakan. Okey. So dia punya point tu tadi kebajikan masyarakat terjejas. Okey. Terjejas sebab apa? Okey. Kalau barang barang tidak disediakan. Okey. Ini mau pada awam lah. Okey, awam. Okey, boleh faham setakat ni? Okey. So hopefully guys boleh faham. Okey.
So ni barang awam dan barang sosial. Okey, barang awam ni. Okey, boleh. Okey, nice. Okey, saya dekatkan sikit tapi dia tak nampak. Okey. Okey. Okey, untuk barang awam. Okey, untuk barang awam. Okey. Untuk barang awam. Okey. Untuk barang awam kat sini. Okey, saya tulis dua je kat sini. Barang awam. Barang sosial. Okey, barang awam. Barang sosial. Okey, barang awam ni apa yang dia merupakan barang yang individu boleh buat. Okey, yang maksudnya individu tu boleh guna barang tersebut. Kalau contohlah apa ni, kalau budak-budak kan, kalau kanak-kanak mesti pergi taman permainan, betul. Okey, so ramai yang tak tahu taman permainan ni sebenarnya barang awam. Okey, sebenarnya barang awam tu dia kalau ada hak kerajaan, dia mesti ada tulis kat situ hak kerajaan. Okey. So dekat situ untuk barang awam ni barang digunakan oleh individu, bukan oleh individu tanpa tanpa apa? Tanpa mengurangkan faedah. Mengurangkan faedah. Okey. So dia punya maksud barang awam. Penggunaan individu lain ataupun dia tidak boleh menghalang individu lain dan daripada menggunakannya. Okey. So dan juga barang sosial. Okey. Cuba kita dekat chat, okey. Barang sosial ni dia bukan barang apa? Cuba ingat balik bab 1 form 5. Okey, sampai itu kita call bab 1 form 5. Okey. So barang sosial dia merupakan barang apa? Yang akan dia apa? Dia punya maksud je barang sosial ni. Cuba ingat balik. Okey, tak apa, salah tak apa. Nanti saya akan betulkan maksud yang tu. Okey. So bagi siapa yang tak lupa, okey. So untuk barang sosial ni merupakan barang ataupun perkhidmatan, okey, yang akan membawa manfaat besar. Membawa manfaat terbesar. Manfaat terbesar. Okey. Manfaat terbesar. Okey, boleh faham setakat ini? Okey. So untuk barang sosial memang untuk manfaat terbesar yang akan kepada masyarakat, kepada semua masyarakat. Okey. Okey. So untuk barang awam ni kita perlu bayar ke kalau kita nak guna untuk barang awam? Cuba kita ada kata ni soalan senang ni sebenarnya. Tak perlu. Okey, tak. Yes. Okey. So dia tak perlu bayar. Tidak perlu bayar. Okey. Kalau barang sosial perlu bayar tak? Okey, barang sosial dia kena perlu bayar. Perlu Dia perlu bayar. Okey. So untuk barang awam ni dia penawaran dia terhad. Okey. Kalau ni barang sosial ni ramai orang nak guna. Okey, so penawaran dia tidak terhad lah. Penawaran dia tidak terhad. Okey, tidak terhad. Okey. So barang awam ni dia merupakan barang yang kita boleh kongsi. Okey, dia boleh kongsi untuk guna barang awam tersebut. Macam tadilah taman permainan, kanak-kanak semua tu boleh kongsi, betul? Okey, boleh main sama-sama guna barang tu. Okey. So barang awam ni boleh kongsi. Okey. Okay, nice. Okey, apa contoh barang awam? Cuba kita lihat kata. Apa contoh barang awam? Kita nak bagi 1-2 contoh je. Okey, bagi tahu dekat chat. Tak kisahlah apa-apa. Okey. Sekolah. Okey, barang awam adalah sekolah. Okey, betul? Okey, sekolah. Lagi. Sekolah dan padang awam. Okey. Yes, betul. Padang awam. Okey. Okey. So, you guys nak tahu barang awam ke apa? Dia kalau ada kataan awam kat belakang tu, itulah barang awam. Okey.
Senang je nak ingat ni. Okey. So yang biasa kerajaan buat macam jalan raya, macam klinik, klinik kerajaan. Okey. And then untuk bank sosial, apakah contoh dia? Ingat barang perkhidmatan yang bermanfaat terbesar. Air terawat, yes, betul tu. Air terawat. Dan apa lagi satu? Siapa tahu? Rakyat celik huruf. Yes, okey. Rakyat celik huruf. Okey, celik huruf. Okey. Ni dah cukup lah, 2 pun dah okey. Okey, contohlah soalan ada tanya. Okey, jelaskan perbezaan antara bank awam, bank sosial. Okey, bank sosial. So, maka je 6 markah. So, you guys boleh buat macam ni. Okey, so untuk perbezaan, you guys boleh buat dalam bentuk table je. Boleh. Okey, dia tak semesti dalam bentuk ayat ke apa. Dia boleh buat dalam bentuk table. Sebab dia nampak lebih tersusun dan pemeriksa pun boleh tanda. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, saya jauhkan sikit lah. Okey. So, siapa dia baru masuk boleh sign in dulu. Okey, naik. Okey. Okey, tapi yang saya tulis ni untuk peranan kajian sebagai pengeluar je. Okey, boleh tulis tajuk kat situ, tajuk besar dia. Okey. Sebab saya pun tak muat. Okey. So, lepas ni kita akan pergi pada peranan kerajaan sebagai majikan. Okey, so saya akan padam. Okey. 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 So, saya akan padam. Okey, sebab kita akan go through fakta je dulu. Ini untuk latihan tu nanti kita akan pergi go through next week. Okey. Okey. Okey, so ni keluar pun dah selesai. Okey. Check. Okey, sini. Majikan. Okey. Okey, majikan. Okey, okey. Majikan ni merupakan paling penting di Malaysia. Paling penting. Okey. Paling penting di Malaysia lah. Okey. Okey. So, cuba kita ada kaca. Okey, kenapa majikan ni penting dekat Malaysia ni? Kalau ikut logik. Sebenarnya senang ni soalan ni. Kenapa majikan ni penting dalam Malaysia? Dia dapat apa? Okey. Cuba guys fikir. Okey, sebenarnya sebab apa majikan? Dia dapat peluang ataupun dapat menawarkan. Okey. Dapat menawarkan peluang pekerjaan. Okey, betul? Lagi tak? Okey, peluang pekerjaan. Okey. Dan ada lagi ke? Okey. Yes, okey, dapat membangunkan ekonomi. Yes, betul? Membangunkan ekonomi. Membangunkan ekonomi negara. Ekonomi negara. Okey, betul? Okey. So, sebab apa majikan yang penting kat Malaysia ni? Sebab dia merupakan tulang belakang ekonomi. Okey, tulang belakang ekonomi negara. Okey, ekonomi negara. Ni sedikit inilah tambahan info. Okey, dan dia dapat mencapai GDP. Okey, GDP ataupun guna tenaga penuh. Okey, guna tenaga penuh ni merupakan guna tenaga ataupun rakyat yang akan kerja berapa ramai. Okey, so kalau ramai orang kerja, maksudnya negara tersebut dapat mencapai lah guna tenaga penuh tersebut. Kalau tak ramai yang menganggur, memang dia tak mencapai. Itu je. Okey. So, untuk majikan ni, okey, dia peluang pekerjaan ni, kalau peluang pekerjaan ni boleh huraikan lagi sebenarnya. Okey, dia boleh dapat menjana pendapatan pada penjawat awam. Okey, dia dapat meningkatkan taraf hidup, kuasa beli meningkat, permintaan terhadap barang dan perkhidmatan jadi tinggi, mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. So, sebenarnya betul tak untuk
peluang pekerjaan ni kita boleh huraikan lagi. Dan jawapan dia macam klise. Betul tak? Jawapan dia macam kita dah pernah jawab, kita dah pernah biasa nampak, betul? Betul jawapan dia. Biasanya macam tu. Kuasa beli meningkat. Okey, meningkatkan taraf hidup. Betul? Okey. So untuk soalan ni, juga janganlah tertinggal. Okey. So untuk majikan ni juga ada soalan yang kena tanya. Juga dia ada faedah sampingan. Faedah sampingan tu macam allowance, okey. Macam kemudahan pinjaman rumah, okey, kenderaan, okey. Pencen, lepas bersalin duit pencen, cuti tahunan dan juga cuti bersalin. Tu senang je, okey. Yang tu tak perlu hafal pun semua. 1, 2, 3 pun dah cukup. Okey. So ada apa-apa soalan untuk peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan? Ada soalan ke? Ada soalan tak? Dekat ni. Okey, tiada. Okey. Okey, so kita akan butuhkan monopoli semula jadi tak? Imbuhan tetap khidmat awam ni macam mana? Imbuhan tetap khidmat awam. Okey. Imbuhan tetap dia bawah faedah sampingan. Okey. Imbuhan tetap khidmat awam ni macam mana dia? Okey, imbuhan tetap ni khidmat awam. Kalau dia tetap, okey, yes, faedah sampingan yang penting dia merupakan satu advantage untuk jawab awam tersebut lah. Dia dapat gaji. Macam tadi lah, imbuhan tetap. Boleh juga. Okey, betul. Dia contoh lain lah. Okey, dia bawa faedah sampingan kepada kaki tangan awam. Okey. So, kita akan pergi pada monopoli semula jadi. Okay. Monopoli semula jadi. Okay, monopoli. Okay. Monopoli semula jadi. Okay. Monopoli semula jadi. Okay. So, untuk monopoli semula jadi ni, okay. So, monopoli semula jadi, ingat ni je. Okay, dia merupakan satu je firman kat negara tersebut. Okay. Dan, okay, dia ada satu firma je. Okay. Kalau monopoli ni, ingat satu je. Tu. Okay. Satu. So, dia merupakan satu firma saja. Okay. Dia tidak mempunyai. Okay. Contohlah. Okay, kenapa je satu firma je? Contohlah, TMB. Okay, ada tak firma lain selain TMB? Cuba kita ada kajian. Ada ke TMB? Okay. Untuk negara kita, selain TMB ada tak negara lain yang boleh handle selain pada TMB? Yes, tak ada. So, sebab tu je satu firma saja. Okay. Okay. So, lain lah kalau negara lain. Kalau negara macam UK ke apa, dia lain lah cerita. So, kita ni negara macam membangun. So, memang satu saja. Okay. So, dia merupakan keluaran tiada pengganti. Tiada pengganti. Betul lah. Okay, sebab kalau lah keluaran dia ada pengganti, tu bukanlah, tu bukan monopoli nama dia nama lain. Okay. So, satu firma saja dia keluaran tak ada pengganti. So memang tak ada pengganti lah sebab dia satu firma sahaja. Okey, dan dia merupakan penentu harga pasaran. Penentu harga pasaran. Okey. So penentu harga pasaran, okey, dia ditentukan oleh kerajaan. Ditentukan oleh kerajaan. Okey. Okey. Dan ni contohlah, saya bagi contoh TNB. Okay, mana tahu kan soalan exam nak tentu apa kan? Ini contoh. Contoh TNB, KTM, TM. KTM, TM. So, korang tanya pengganti ni tidak boleh dikeluarkan oleh firma lain. Okay. So, saya nak tanya lah, macam TNB, kalau you guys nak tahulah. Okay. Untuk TNB dulu, sebenarnya dikawal oleh swasta je dulu. So sekarang dia dicampur tangan oleh kerajaan sebab kalau lah sekarang ni swasta yang handle, kan kita belajar form 4 dulu, betul tak swasta ni dia punya motif dia nak memaksimumkan keuntungan, betul? Okay, betul?
dia memaksimumkan keuntungan. So kalau kerajaan campur tangan, dia macam tak adalah harga mahal sangat, tak adalah murah sangat, dia macam bolehlah dibayar. Okay? So kalau lah swasta yang handle, berapalah harga sekarang ni? Okay? Harga elektrik dia mesti lambung tinggi. So kita yang raya pun tak mampu nak bayar. Okay? So sebab itulah kerajaan campur tangan. Okay? So memang penting kerajaan campur tangan. Okay? Dan juga last kali kita ada kebebasan. Ada kebebasan keluar. Ada kebebasan keluar masuk industri. Okay. Keluar masuk industri. Okey. So dia kalau untuk dia dah satu firma saja, dia tak ada pengganti dan harga itu pun ikut pasaran yang ditentukan oleh kerajaan. So dia tak ada kebebasan keluar masuk industri. So wujudlah halangan ataupun kebebasan firma lain. Seperti perlindungan undang-undang, pendidikan faktor pengeluaran dan kos modal yang tinggi. Okey. Dia faham setakat ni? Dia memang sikit. Okey, dia memang kena. Okey. Okey. So kita akan pergi kepada makroekonomi negara. Objektif makroekonomi negara. Okey. So untuk monopoli ni semua jadi ni, you guys faham ke? Cara nak faham dia. Okey. Boleh faham kan? Okay, faham. Okay. So, if ada soalan nak tanya, boleh tanya je dekat chat supaya saya tolong yang patut. Okay. So, kita akan pergi kepada peranan kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi. Okay. Dalam tajuk ni lah kita ada GDP tu semua. Okay. So, peranan kerajaan. Okay, kan dia saya je. Okay, so siapa yang tak sempat tu boleh tengok recording ya. Recording saya rasa esok kot akan siap. Okay. Kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi. Okay. So, okay, cuba tahu yang first, okay, kalau ikut buku teks lah. Okay, so apa yang pertama untuk mencapai objektif makroekonomi negara? So apa yang pertama? Okay, so untuk yang pertama guna tenaga penuh. Yes, betul. Okay, so guna tenaga penuh. Tenaga penuh. Okay, ataupun nama pendek dia GTP lah yang saya tulis tadi. Okay, GTP ni apa? Okay. Merujuk kepada kadar pengangguran. Kadar pengangguran 4%. Okay. So kalau guna tenaga ni, kalau guna tenaga penuh dengan guna tenaga lain dia, maksud dia guna tenaga ni dia mengukur kepada jumlah tenaga buruh yang digunakan oleh sebuah negara dalam pengeluaran barang dan juga perkhidmatan. So maksudnya secara ringkas lah, guna tenaga ni berapa ramai yang buruh yang menghasilkan barang dan perkhidmatan. Tu dia senang nak faham. Dia memang panjang sikit. Dan pengangguran ni mengukur kepada jumlah tenaga buruh yang tidak digunakan, ataupun tidak terlibatlah dalam sebarang kegiatan ekonomi. Sorry, saya sikit tadi. So kalau tenaga paling tinggi, kalau guna tenaga tinggi kan, kalau guna tenaga tu tinggi, maksudnya kegiatan ekonomi negara tersebut rancak. Maksudnya kegiatan tu makin ramai lah, makin banyak produs barang dan perkhidmatan yang ada.
So, jumlah barang perkhidmatan yang dikeluarkan di pasaran pun banyak. Okey. So ingat ni, keyword yang ni je. 400. Kalau bawah 400 tidak mencapai. Okay, kalau bawah 400 tidak mencapai GDP. Okay, boleh faham setakat ni untuk GDP? Dia senang je. Okay. Boleh faham setakat ni ada soalan tu untuk GDP? Okay, tadi saya tengok chat juga. Okay. Okay, tiada. Boleh? Okay, so jom kita pergi yang seterusnya. Yang kedua, kestabilan harga. Okey, kestabilan harga. Okey, ni lah ramai orang macam tak tahu macam nak faham. Okey. So, kalau harga dia, okey. Kalau harga dia meningkat sentiasa, okey, berlakunya inflasi. Okey, kalau harga turun sentiasa, berlakunya deflasi. Ataupun deflasi ni ada nama lain je, ialah kemelesetan ekonomi. Okey. So, inflasi ni apa? Okey, inflasi ni, okey, saya tulis kat sini, inflasi, deflasi. Okey, inflasi ni apa? Berlakunya meningkatnya harga umum. Harga umum berterusan. Okey. So, kalau deflasi ni, kan saya dah tunjuk apa ni? Harga menurun sentiasa, namanya deflasi. So, harga pun akan jatuh. Okey. Harga umum naik. Okey. Ni harga turun. Harga umum jatuh berterusan. Okey. So, yang seterusnya, inflasi ni kalau dia harga makin meningkat, kos sara hidup ni makin meningkat ke makin menurun? Okay, kalau harga makin meningkat, contohlah harga ayam mahal sekarang ni jadi RM10, dari RM9 ke RM10. So, kos sara hidup tu naik ke turun? Sebenarnya naik je. Sebab apa naik? Sebab kalau contohlah harga ayam, contoh. Okay. Tak apa. Okay, daripada harga 8 sampai sekarang ni harga je RM9. So, naik ke turun harga tu? Naik. So, daripada kita, dulu kita nak simpan RM8 untuk beli ayam, betul? So, sekarang harga naik dari RM9 dan RM1 je. So, kos kita naik lah. Kita nak beli barang tu. Okay? So, ramai yang macam confused. Okay, saya faham kat situ. Okay? So, untuk kos sara hidup meningkat. Kos sara hidup meningkat. Okay, tak apa, sangat tak apa. Saya okey je. Okay. So, kalau deflasi lah. Okay, saya bagi situasi. Okay. So, deflasi ni, harga dah turun. Okay. Yelah, harga dah turun. So kalau harga turun, akan berlakunya apa? Firma ni, dia alami apa? Kalau harga dia turun. Untuk deflasi. Firma mengalami apa? Yes, kerugian. Mengalami kerugian. Firma mengalami kerugian dan terpaksa buang pekerja. Terpaksa membuang pekerja. Okay. So, untuk kalau dah mengalami kerugian dan terpaksa buang banyak ramai pekerja, okey. So, untuk inflasi ni pula, kalau dah kos dia dah naik kan, dah macam beban lah untuk kita. So, kuasa beli ni automatik meningkat ke menurun? Kalau kos dia meningkat, kos sara hidup dia naik ke turun kuasa beli? Naik ke turun? Cuba fikir. Betul. Yes, betul. Okey, kuasa beli pun menurun. Okey. Dan kalau deflasi pula, kalau lah firma mengenai kerugian, terpaksa menanggung kos yang tinggi dan terpaksa buang ramai pekerja. So,
akan berlakunya apa kat situ. Malah firman ni tengah buang pekerja ni, time deflasi ni. Yes, kadar pengangguran meningkat. Okey, kadar pengangguran meningkat. Okey, boleh tulis kat situ. Okey, saya pun tak mahu nak tulis. Okey. So, itulah inflasi dan deflasi. Okey, deflasi nama dia kemelesetan ekonomi. Kemelesetan. Kemelesetan. Okey. Ekonomi. Okey. So, boleh faham setakat ni untuk kestabilan harga, iaitu inflasi dan deflasi, ada soalan ke? Boleh faham ke setakat ni? Okey. Boleh faham? Okay. Boleh ya? Okay, nice. Okay, teruskan. Okay. Kita akan pergi kepada pertumbuhan ekonomi. Okay. Okay, pertumbuhan ekonomi senang je. Okay. Dari padam. Orang ni. Okay, tak apa. Siapa yang tak sempat tu nanti tengok recording. Okay. Kita tak sempat nak salin kan. Okay. So, contohlah ketiga ni kestabilan harga. Kestabilan harga tu. Pertumbuhan ekonomi. Okay, pertumbuhan ekonomi. Okay, ekonomi. Okay. Dia merupakan peningkatan jumlah jualan barang juga perkhidmatan dalam sesebuah negara. Okay. Berlakunya peningkatan jumlah jualan. Okay. Barang dan perkhidmatan. Dan perkhidmatan. Okay, perkhidmatan. Okay. Okay. So, kalau pertumbuhan ekonomi ni senang je, dia akan berlaku sekiranya tingkat keluaran negara itu meningkat. Okey, so contohlah kalau peningkatan, okey dia senang macam ni je. Pertumbuhan ekonomi ni, kalau pertumbuhan ekonomi ni tinggi, dia akan berlakunya peningkatan kegiatan ekonomi. So, kalau berlakunya peningkatan kegiatan ekonomi, dia akan berlakunya penambahan peluang pekerjaan, betul? Ya, sebab nak keluarkan banyak barang, so kita perlukan pekerja, betul? So, akan berlakunya peluang pekerjaan kat situ. So, sekaligus dia akan mencapai GDP dan kadar pengangguran pun menurun dan juga akan meningkatkan pendapatan negara dan kuasa beli dan juga permintaan agregat meningkat dan akhir sekali taraf hidup masyarakat pun meningkat. Okey, tu kalau pertumbuhan ekonomi yang tinggi lah. Kalau pertumbuhan ekonomi yang lemah ataupun lembab, dia twist je. Macam terbalik. Jawapan ni terbalik. Okey, boleh faham setakat ni? Untuk pertumbuhan ekonomi? Soalan tak? Untuk pertumbuhan ekonomi? Boleh ya? Okey. Dia senang je nak faham ni. Okey, untuk bahagian pertumbuhan ekonomi. Okey. So, yang keempat. Okey. So, yang seterusnya, ketidakstabilan. Ketidakstabilan timbangan pembayaran. Okey. Okey. So, apa maksud ni? Okey, apa maksud imbangan pembayaran ni? Sebab untuk ni, kestabilan ni, dia merupakan satu penyata kewangan yang okey, yang merekodkan wang masuk dan wang keluar. Wang masuk dan keluar. Wang keluar. Okey. Okey, itu maksud dia. Untuk ketidakstabilan imbangan pembayaran. Okey. So, okey, jenis pembayaran ni ada dua. So, cuba tahu dekat chat, apa nama imbangan pembayaran tersebut. Okey, beritahu dekat chat, apakah nama tersebut. Jadi dua nama dia. Imbangan pembayaran. Okey, lebihan. Okey, betul. Lagi satu. Yes, defisit. Okey, betul. Okey, so apa bezanya ni? Okey, untuk imbangan pembayaran defisit.
yang lebihan. Okay, saya tulis short form ni pembayaran tu defisit. Okay. Okay, untuk imbang pembayaran lebihan ni, maksudnya wang masuk lebih banyak pada wang keluar. Kalau defisit, wang masuk lebih dia macam sekejap. Okay, wang keluar lebih banyak daripada dia lebih banyak daripada wang masuk. Okay. Sebab apa? Untuk imbangan lebihan ni, nama pun lebihan, so maksudnya wang masuk lah paling banyak, wang masuk paling banyak daripada wang keluar. So berlaku ni imbangan pembayaran lebihan. Kalau defisit, dia akan berlakunya wang keluar lah lebih banyak, maksudnya negara tersebut lebih spend banyak duit untuk beli barang kat luar negara. Okay, dia faham setakat ni untuk imbangan pembayaran. Kalau soalan tak setakat ni? So, imbangan pembayaran. Okay. Okay, boleh. Okay. So, saya akan tunjuk yang seterusnya, iaitu apakah kesan. Okay, kesan lebihan dan juga kesan imbangan dan juga imbangan defisit. Okay, kalau imbangan apa lagi? Lebihan, imbangan pembayaran defisit. Okay. So dia akan berlakunya apa? Okay, itu imbangan imbangan pembayaran lebihan, dia ada tiga komponen, iaitu dia ada reserve pertukaran asing. Okay. Dan juga yang kedua, dia ada nilai mata wang. Dan juga yang ketiga, kegiatan ekonomi. Okay. Okay, kalau berlakunya berlakunya imbangan lebihan, maksudnya wang masuk paling banyak dalam negara. Okay, reserve pertukaran asing dekat di bank pusat makin bertambah ke makin berkurang? Okay. Reserve pertukaran asing ni maksudnya wang, maksudnya apa ni, daripada luar negara tu nak convert ke negara kita tu, nak tukar duit dengan mata wang kita, makin bertambah ke makin berkurang kalau lebihan wang masuk? Okay. So logik kat sini jawapan adalah meningkat, bertambah. Yes, betul. So bertambah. Kalau defisit berkurang lah. Okay, berkurang. Okay, sebab duit keluar paling banyak. Duit keluar lebih banyak daripada duit masuk. Ni duit masuk lebih banyak daripada duit keluar. Okay, ingat tu je. So nilai mata wang tempatan makin meningkat ke makin menurun untuk lebihan? Ni wang masuk ni, wang kita ni, wang tengah masuk. Yes, meningkat. Betul? Ni of course menurun. Sebab apa? Sebab kalau kita spend banyak, kita bayar tu lebih banyak, maksudnya kita macam ni, kita spend banyak duit kat luar negara, so nilai mata wang kita, wang terpanggil kita semakin merosot lah. Sebab nilai mata wang tu kita dah makin berkurang dah. Okay. So ni nilai mata wang dah selesai. Okay, kegiatan ekonomi dalam negara semakin pesat ke semakin merosot dalam untuk pembayaran lebihan wang kita? Okay. Yes, pesat. Okay. Dan sini of course merosot. Okay. Sebab ialah kita dah spend kat luar negara, tapi tak mana ada kita buat kegiatan ekonomi dalam negara. Kalau duit keluar, ada ke kita dalam negara? Tak ada sebenarnya. So jawapannya kat sini.
pembayaran lebihan kat sini sebab dah punya pesatan. Okey. Sebab ramai banyak kegiatan ekonomi dalam negara tersebut. Wang masuk. Okey. So untuk kesan boleh faham ke setakat ni? Okey. So sedikit faham. Okey. So ada soalan ke setakat ni? Okey, boleh. Tiada. Okey, nice. Okey. So kita akan pergi kepada inflasi. Okey. Okey. So kita akan pergi kepada inflasi. Okey, so pergi kepada inflasi. Okey. Tadi tu kita tahu dia punya, nak tahu dia punya detail, dia punya tu saja. Secara ringkas je. Yang stabilan harga dia punya tu. So ni inflasi ni dia ada 3. Cuba dia dekat cek, inflasi ada 3. Okey, so apakah nama 3 tersebut? Okey, apakah nama inflasi? Dia ada 3 inflasi, 3 jenis. Okey, tarikan permintaan, okey betul. Permintaan. Okey, lagi 2. Okey. Okey, lagi 2. Kita akan inflasi. Okey. Dia ada 2 iaitu tolakan kos dan juga inflasi di import. Okey. Okay, so kita dah tahu. Okey, inflasi tarikan permintaan ni apa maksud dia? Okey, so berlakunya okey, so dia akan berlakunya kenaikan harga umum. Okey, apabila permintaan permintaan masyarakat, masyarakat terhadap barang dan juga perkhidmatan melebihi penawaran. Okey, itu dia punya konsep dia untuk inflasi tarikan permintaan. Maksudnya kalau ramai orang demand kat barang tu daripada supply, tu akan berlakunya naikkan harga. Okey. Okey. So untuk inflasi tolakan kos, dia akan naik, harga akan naik sekiranya kos pengeluaran dia meningkat. Okey. Itu je dia punya konsep dia. And then untuk inflasi diimport, maksudnya daripada luar negara nak masuk negara kita ni, okey, contohlah dekat harga luar negara tu dia macam 1 juta kat Malaysia je, kat apa ni, 900,000, okey. So dia akan berlakunya kenaikan harga kos, okey. So kalau kat sana lagi mahal, so kat sini pun kena mahal. Okey, kat sana 1 juta, kat sini mesti 1.5 juta. Dia mesti lebih pada harga yang sebenar kat luar negara tu. Okey. Kenaikan harga apabila barang luar negara tu meningkat. Okey. Boleh faham setakat ni untuk 3 inflasi ni? Boleh faham ke? Okey. Okey, boleh. Okey. So kita pergi kepada kesan inflasi. Okey. Bagi sama je ni. Okey. So saya akan masuk. Okey. Saya akan masuk pengangguran. Sebab apa? Sebab kesan inflasi ni senang je sebenarnya. Jadi banyak kesan bagi harga barang, tabungan. Okey. Pendapatan, pengangguran, ekspor dan juga kadar faedah. Dia sama je. Dia senang kita nak huraikan. Okey. So kita akan pergi more detail pada pengangguran. Okey. Pengangguran. Okay. Pengangguran ni merupakan
apa ni, satu tenaga buruh yang sanggup bekerja tetapi tidak mendapat peluang pekerjaan. Okey. Ini dia punya maksud pengangguran sebenarnya. So kadar pengangguran dalam negara daripada 4%. Yang kadar pengangguran 4%. Dan yang ketiga, pengangguran ni dia menunjukkan kepada lebihan penawaran atau supply dia lebih. Kalau berlaku supply, lebihan supply, so penawaran buruh dan juga faktor ekonomi akan merugikan negara. Okey. So dia punya itulah. Okey. So untuk setakat ni untuk pengangguran boleh faham ke? Dia punya maksud dia, ni dia punya maksud. Dia kena tahu yang ni je. Okey, kena tahu yang ni saja. Pengangguran 4%, ini maksud dia, penaga buruh yang sanggup bekerja tetapi tidak mendapat peluang pekerjaan. Okey. So boleh faham kesetakan ni untuk pengangguran? Okey, boleh. Okey. Nice. Okey, so kita kepada kesan. Okey, saya akan cakap saja untuk ekonomi negara. Okey, kesan pengangguran ni pada ekonomi negara ni apa? Okey, pendapatan benar. Okey, pendapatan negara sebenar kurang daripada pendapatan negara potensi. Maksudnya sebabkan faktor buruh sedia ada tidak digunakan sepenuhnya. Okey. Dan juga yang kedua, hasil kerajaan berkurangan kerana kutipan cukai pendapatan berkurang. Okay, penganggur tidak mempunyai pendapatan untuk membayar cukai. Okay, betul lah tu. Okay, sebab dia kalau dia kena buat kerja, so mana pekerja tu yang menganggur tu nak bayar cukai. Okay, so sebab tak ada gaji, sebab kena buang. Okay. Yang ketiga, berlakunya tidak percakapan dalam pengeluaran dan pembazian sumber ekonomi. Okay. Dan juga yang keempat, menghalang perkembangan ekonomi akibat pelbagai masalah sosial. Okey, so kita akan check apakah masalah sosial kalau berlakunya pengangguran. Okey, orang yang tak ada kerja, dia kena buang kerja. So berlakunya masalah sosial. Okey, so masalah sosial tu macam rompakan, macam menculik dan lain-lain. Okey, dan juga taraf hidup masyarakat menurun kerana kuasa beli tu pun turun. Okay. Yes. So yang kedua, kesan kepada masalah sosial lah. Okay, sosial ni masalah, okay. Masalah sosial, okay, dia ada 4. Okay, so apakah masalah tersebut? Okay, masalah perkeluargaan seperti berlakunya penceraian. Yang kedua, berlakunya peningkatan kes jenayah seperti kecurian dan juga meragut. Yang ketiga, berlakunya kehilangan kemahiran dan keyakinan diri. Okay. So dia macam tak ada confident lah dalam diri nak kerja tu. Okay. Dah kena buang, so tak ada confident lah nak kerja. Okay. So yang keempat, berlakunya kadar kemiskinan yang tinggi. Okay. So nanti keluar dalam gagasan. Kita akan sambung next week boleh? So KDNK. So KDNK keluar dalam negara kasar. Kita sambung next week boleh? Okay. Boleh. Okay. So apa yang kita belajar ni faham tak? Ini. Okay. Even dua orang ni. Okay. So maybe ada yang lain ada kerja sikit. Okay. Okay, faham. Okay, nice. Okay, so by the way, you guys baru first time join ke kelas ni? Ke dah pernah join kelas Form 4 sebelum ni? Baru first time kan? Okay, first time. Oh, okay, dua ni first time. Okay, nice. Okay, baru ni kelas Form 5, kelas pertama. Sebab saya dah buat dah kelas pertama Form 4. Hari apa je? Saya pun tak ingat. Yang ada Form 4 ekonomi pun saya ajar. Baru je bab 1 sampai KKP saya ajar.
So you guys nak join pun boleh. Sambil-sambil tu recap balik form 4 sebab form 4 tu yang banyak masuk untuk ekonomi untuk objektif. Okay? Okay. So you kena baca banyak, kena faham betul-betul untuk bab form 4. Okay? So dekat sekolah you guys dah cover ke bagian form 4 ke still lagi belajar form 5 lagi? Ke macam sekaligus belajar form 5, belajar form 4 sekali? Oh, dua-dua. Okay, next. Okay lah tu buat dua-dua sekali sebab kalau nak cover form 4 lepas habis syllabus form 5 tu sangatlah mustahil. Okay. Oh, cikgu bagi kelas nak bantu form 4. Okay, betul lah tu. Okay. Dia atas cikgu juga. Kalau cikgu tu rajin buat kelas, cikgu akan buat kelas tu form 4. Okay, bagus lah tu. Okay. So, nanti ke next class kita akan buat macam biasa hari Sabtu malam. Okay, kita akan buat Sabtu malam. Okay, pada jam pukul 10 hingga 11 untuk kelas form 5 tu ekonomi saya tak ingat lah form 4 saya punya. Dan hari Jumaat petang saya punya. Okay. Jumaat petang pada jam pukul 5 hingga 6 petang kelas form 4. Mungkin guys untuk notes saya akan bagi nasi boleh. So notes untuk bab 1 sahaja. Okay, sebab bab 1 ni memang banyak sikit yang kita nak ambil masa. Okay. So ada apa kesalahan ke hari ni sebelum saya end our class? Okay. Masalah ke? Okay, so tadi, so I hope see you guys pada next class, okay. So kita akan jumpa pada hari Sabtu kelas form 5 dan juga form 4 kelas Jumaat, hari Jumaat, okay. So juga tahu sekiranya saya ada kekurangan, okay. Kalau ada lain problem ke apa, saya minta maaf sebab kat sini hujan. Dan juga, okay, kita akan jumpa kelas dan next class, okay. So bye, okay, kita jumpa next class, okay. Ajak kawan-kawan sekali tu join. Bye, thank you yang join ni.